Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan live bersama Mami Happy Show berkaitan dengan isu Palestin yang akan disampaikan oleh Lieutenant Colonel Nazri Musman. Baik, insya-Allah kita akan bermula sebentar lagi dan akan dimulakan dengan kunut nazilah dulu. Sebelum kita akan memulakan pengisian kita pada malam ini. InsyaAllah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan menangkanlah ke atas kami. Okey, sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Saya Puan Nurita binti Kamarudin, iaitu Platinum Leader dalam syarikat Mami Happy. Dan insyaAllah malam ni saya akan jadi moderator untuk program kita pada malam ini. Walaupun first time, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Okay. Dan tanpa melengahkan masa, sebelum kita memulakan dulu, saya ingin mendatangkan dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 128 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibad wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, diwariskan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan sebaik-baik kesudahan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, berbekalkan semangat ini kami datangkan FB Live yang dianjurkan oleh Mami Happy bersama insyaAllah perunding kita dan juga penceramah kita daripada Aman Palestin, iaitu Lieutenant Colonel Nazri Musman pada malam ini. Dan seperti mana yang kita ketahui, sedikit introduction lah berkaitan dengan Baitul Maqdis ini. Kita tahu bahawa Yahudi ini mendakwa bahawa Baitul Maqdis itu adalah milik mereka. Kerana perkataan Baitul Maqdis ini banyak disebut di dalam kitab Bible Yahudi. Maka mereka mendakwa bahawa rumah suci Islam itu sepatutnya di tanah Yahudi. Mereka mendakwa bahawa rumah suci itu sepatutnya bukan di Palestin, tetapi di tanah Arab. Dan akhirnya mereka mengatakan bahawa Yahudi lah yang berhak terhadap tanah Palestin dan tiada kaitan dengan
umat Islam. Baik, dengan ini saya menjemput Lieutenant Colonel Nazrin Musman untuk masuk bersama kita bagi sesi perkongsian pada malam ini. Dipersilakan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Norita, moderator kita pada malam ini. Dan bila kita menyentuh tentang isu Palestin, memanglah pendakwaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri terhadap bumi tersebut. Tetapi sebelum tu saya nak menyatakan bahawa sebelum orang-orang Yahudi datang ke bumi Palestin, bangsa Palestin dahulu pun sudah wujud yang dikenali sebagai bangsa Kanaan ataupun Kanaiyun. Bangsa Kanaiyun inilah yang mula-mula sekali menduduki bumi Palestin. Itu asasnya kat sini. Jadi, nenek moyang mereka lah yang meneroka bumi Palestin dan seterusnya dikembangkan dan memang ada orang Yahudi di bawah pimpinan orang-orang Israel di bawah pimpinan Nabi Sulaiman AS pernah memerintah Palestin. Tapi selepas itu bangsa Palestin lah yang menguasai, yang mengemudikan tamadun di bumi Palestin, dan mereka ini dikenal sebagai bangsa Kanaiyun. Okey, pada masa yang sama juga, kalau kita lihat sejarah Palestin itu sendiri, kita kena lihat sejarah yang terdekat berkaitan dengan bagaimana bumi Palestin ini dirampas oleh orang-orang Yahudi. Okey, bagaimana bumi Palestin ini dirampas oleh orang-orang Yahudi sekarang ini. Dari kisahnya, sebelum orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi ini merampas bumi Palestin diperintah oleh pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, ya, pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Dan beratus-ratus tahun pemerintahan Khilafah Utsmaniyah telah memerintah bumi Palestin, dan pada masa itulah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah mampu mentadbir dengan baik bumi Palestin. Itu satu. Maknanya kita faham bahawa sebelum Israel masuk ke bumi Palestin dimiliki oleh orang Palestin dan di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Okey. Kemudiannya, satu peristiwa yang amat besar kepada gerakan Zionis, ya. Satu peristiwa besar kepada gerakan Zionis yang mana seorang pemimpin Zionis moden, ya, pemimpin Zionis moden yang bernama Theodor Herzl. Kalau tuan-tuan dan puan-puan Google, tulis Theodor Herzl akan keluar nama ini. Dan dia telah menulis sebuah buku yang bertajuk The Jewish State ataupun Negara Israel. Daripada buku inilah orang-orang Yahudi membuat satu keputusan perlunya mereka memiliki sebuah negara. Yang kita faham pada waktu itu, orang-orang Yahudi berselerekan. Maknanya mereka ada di seluruh dunia. Tak wujud pun sebuah negara Israel pada waktu itu. Jadi, akhirnya 50 organisasi Zionis sedunia telah berkumpul di Basel, Switzerland 1897 untuk merancang dan seterusnya menentukan negara manakah yang mereka pilih untuk nak mewujudkan negara untuk orang-orang Israel. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mereka membuat keputusan untuk memilih Palestin sebagai tempat mereka. Kenapa? Menurut orang-orang Yahudi, Palestin ini ada sejarah dengan kehidupan mereka terdahulu, iaitu semasa Nabi Sulaiman AS. Okey. Itu satu. 1897. Maka perancangan telah dilaksanakan oleh orang-orang Zionis, oleh orang-orang Yahudi, yang akhirnya pada tahun 1907, 1909, Theodor Herzl tadi, pengasas Zionis moden ini, berjumpa dengan Khalifah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua, dan meminta supaya Sultan Abdul Hamid yang kedua ini, Khalifah Utsmaniyah pada waktu itu, menyerahkan Palestin kepada orang-orang Yahudi. Dan pada masa itu, orang-orang Yahudi hanya mewakili
8% sahaja daripada keseluruhan penduduk Palestin pada waktu itu. Timbal balik yang ditawarkan oleh orang-orang Yahudi ataupun Zionis diketuai oleh Theodor Herzl kepada Khilafah Uthmaniyah adalah untuk nak melangsaikan segala hutang-hutang yang telah pun dimiliki oleh Khilafah Uthmaniyah pada waktu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Sultan Abdul Hamid tak bagi pun tanah ini kepada orang Yahudi, kepada Theodor Herzl. Mereka tak bagi, Khalifah tak nak bagi. Maka dengan sebab itulah Theodor Herzl kembali dengan penuh keazaman untuk merampas bumi Palestin. Maka akhirnya mereka membuat perancangan, dan setelah Perang Dunia Pertama, selepas Perang Dunia Pertama, mereka berbaik-baik dengan British pada waktu itu, yang pada waktu itu British merupakan kuasa besar dunia, yang akhirnya pada tahun 1917, ya, tadi 1909, 1907, 1897, pada tahun 1917 melalui deklarasi Balfour, yang mana Sir Arthur Balfour, Menteri Luar British pada waktu itu, membuat kenyataan membenarkan, mengizinkan untuk orang-orang Yahudi daripada seluruh pelosok dunia berhijrah ataupun datang ke bumi Palestin. Jadi, orang yang dapat Allah SWT, bermula tahun 1917 itulah berbondong-bondong Yahudi daripada seluruh dunia pergi ke bumi Palestin, khususnya daripada Rusia, daripada Jerman, daripada Poland, yang datang ke bumi Palestin. Sedikit-sedikit bermula tahun 1917 mereka merampas, mereka membeli, mereka seterusnya menguasai tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Palestin pada waktu itu. Dan akhirnya orang-orang Palestin, apabila tanah mereka dirampas secara kasar, secara kekerasan, dibunuh mereka dan sebagainya lagi, akhirnya orang-orang Palestin menjadi pelarian. Orang-orang Islam Palestin menjadi pelarian. Yang akhirnya sedikit demi sedikit tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Palestin ini diambil, dirampas, kemudian ada juga di kalangan orang Palestin yang menjualnya kepada orang Yahudi, yang akhirnya pada tahun 15 Mei 1948 tanah ini yang dulunya milik rakyat Palestin telah diisytiharkan sebagai sebuah negara haram, iaitu negara haram Israel. 15 Mei 1948. Kalau puan-puan tengok ya, bermula 1897 ya, 1897. Kemudian dirancang-rancang 1909, 1907, kemudian 1917, 1948, mengambil masa 50 tahun saja mereka merancang untuk menguasai Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, bila tanah ini dirampas oleh orang Yahudi yang datang berhijrah ke bumi Palestin, apa yang berlaku kepada orang Palestin? Bila tanah mereka dirampas, macam contohlah rumah kita yang kita duduk kat Semenyih, rumah kita yang duduk dekat Ampang, kan, diambil oleh orang lain, kita nak duduk mana? Maka akhirnya orang-orang Palestin menjadi pelarian. Kan, orang-orang Islam Palestin menjadi pelarian. Sama ada pelarian berada di luar negara, mereka ramai dekat Lebanon, mereka ramai dekat Jordan, malah ada juga di dalam negara kita, mereka menjadi pelarian. Dan ada juga yang menjadi pelarian di dalam negara Israel itu sendiri. Kan? Pelarian menjadi pelarian dalam negara Israel, negara haram Israel. Dan ada yang duduk dekat tebing barat yang terdapatnya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di situ, dan ada yang menjadi pelarian di bumi Gaza sekarang ini. Untuk pengetahuan puan-puan semua, antara Gaza dengan tebing barat jauhnya lebih kurang 80 km saja, ya, tak jauh, 80 km saja. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan sebab itulah makin lama semakin mengukuh pendudukan Israel di bumi Palestin. Dengan cara apa tadi yang saya nyatakan tadi? Perampasan tanah. Khususnya perampasan tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Palestin dekat kawasan tebing barat, dekat kawasan Baitul Maqdis. Ya? Mereka merampas tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Islam Palestin.
Rampasan tanah ini melibatkan rumah-rumah yang dimiliki oleh orang Palestin dan juga tanah-tanah pertanian. Untuk apa rampasan tanah ini berlaku? Untuk nak memberikan tanah tersebut kepada orang-orang Yahudi yang hendak ataupun yang berhijrah ke Israel. Sebab kita faham bahawa orang Yahudi sebelum ini duduk dekat seluruh dunia. Bila negara haram Israel diwujudkan 15 Mei 1948, berbondong-bondong Yahudi seluruh dunia berhijrah ke bumi Palestin, berkumpul di bumi Palestin. Ada Yahudi daripada Eropah, ada Yahudi daripada Afrika Selatan, ada Yahudi daripada benua Asia dan sebagainya, berkumpul dekat bumi Palestin dan seterusnya menduduki tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin. Jadi bermula dari situlah, tuan-tuan dan puan-puan semua, semakin lama semakin menyusut dan penaklukan itu berlaku melalui perampasan tanah, sama ada dengan menggunakan undang-undang rimba yang telah diguna pakai oleh orang-orang Yahudi terhadap tanah-tanah milik Palestin. Jadi itu asasnya kenapa akhirnya bumi Palestin yang dulunya dimiliki oleh rakyat Palestin, oleh orang Islam Palestin, oleh orang Palestin sendiri, akhirnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Allah Alam. Itu untuk soalan pertama. Baik. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan berkaitan dengan sejarah Palestin panjang lebar telah pun Ustaz terangkan yang mana kita tahu bahawa bangsa Yahudi ini pada asalnya bertebaran. Jadi mereka sampai satu masa pada tahun 1946 maka ditubuhkan satu negara haram yang bernama Israel. Baik, pada asalnya tanah Palestin ni seluas 27 kilo persegi. Tetapi pada hari ini hanya tinggal lebih kurang 6,000 kilo persegi sahaja. Berlaku penyusutan sebanyak 21 kilo persegi tanah Palestin. Baik Ustaz, soalannya apakah cerita di sebalik peta ataupun kita panggil apakah cerita di sebalik impak ataupun impak yang berlaku akibat daripada penyusutan tanah Palestin yang dijajah oleh rejim Israel setelah sekian lama. Baik, saya mempersilakan Ustaz untuk menjawab persoalan yang kedua. Okey, apabila orang-orang Israel datang merampas tanah-tanah yang dulunya milik orang Palestin, dia akan memberi impak kepada orang Palestin itu sendiri. Ya? Dia akan memberi impak kepada orang-orang Palestin itu sendiri. Yang pertama, dia ada impaknya dari sudut politik. Saya akan nyatakan impak dia dari sudut politik bila berlaku penyusutan tanah itu. Dari sudut politik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, konflik yang berterusan sentiasa berlaku. Ya, konflik berterusan sentiasa berlaku antara Palestin, orang Palestin dengan orang Israel. Sebab perampasan tanah yang sentiasa berlaku yang dilakukan oleh orang-orang Zionis terhadap tanah yang dimiliki oleh orang Palestin. Jadi konflik ini makin membara yang akhirnya orang-orang Palestin tak mahu untuk nak menyerahkan tanah-tanah milik mereka. Orang-orang Zionis, tanah milik kita, tanah milik mereka, kenapa perlu diserahkan? Walaupun ada arahan, walaupun ada perintah mahkamah, tetapi perintah mahkamah tersebut datang daripada negara haram Israel. Hakim-hakim negara haram Israel sendiri yang mengeluarkan perintah tersebut. Jadi konflik itu sentiasa berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari sudut politik, bila penyusutan tanah ini berlaku, rakyat Palestin ini berpecah. Berpecah dari sudut geografinya. Dari sudut geografinya. Kalau kita lihat, orang-orang Palestin ini di kawasan tanah bumi Palestin ini dibahagikan kepada 3 pembahagian. Yang pertama yang duduk dekat sempadan Rafah dengan Mesir iaitu Gaza, yang diserang habis-habisan oleh tentera Zionis sekarang ini, ya, Gaza. Yang keduanya tebing barat. Tebing barat ini di mana terdapatnya Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Yang ketiganya wilayah yang dijajah pada tahun 1948. Tebing barat, wilayah dijajah tahun 1948 dan juga Gaza. Ada 3 kawasan yang dimiliki oleh orang-orang Palestin yang mana mereka didivertkan, dipecah-pecahkan oleh orang-orang Israel. Bila didivertkan, bila dipecahkan,
dipisahkan antara seorang anak dengan seorang bapa dia, antara seorang ibu dengan seorang anaknya dan sebagainya lagi yang dilakukan oleh orang-orang Zionis, maka sudah tentunya wujudnya orang kata ketidakseimbangan dari sudut kesatuan. Jadi dengan sebab itulah kita lihat perang yang berlaku Saiful Quds ni, yang berlaku pada tahun ini, pada bulan Ramadan tahun ini, adalah untuk nak menyatakan bahawa antara Gaza dengan tebing barat perlu bersatu. Ya? Antara Gaza dengan tebing barat perlu bersatu untuk melawan Zionis. Ya? Untuk melawan Zionis. Apabila Sheikh Jarrah, kawasan penempatan Sheikh Jarrah dekat tebing barat, dirampas oleh rejim Zionis, apa yang dilakukan oleh orang-orang Gaza? Mereka telah mengeluarkan roket-roketnya menyerang orang-orang Israel, tentera-tentera Zionis. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa tebing barat tidak bersendirian. Tebing barat perlu bersama dengan Gaza, orang-orang Palestin dekat Gaza, walaupun jauhnya lebih kurang 80 km, untuk nak melawan orang-orang Israel, Zionis Israel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi bila orang kata pemecahan divert ini berlaku, maka kita lihat penjarahan, kita lihat orang kata perampasan tanah ini dilakukan oleh orang Yahudi secara bermaharajalela, tanpa mengira undang-undang yang dikeluarkan oleh PBB ke apa ke dan sebagainya. Itu dari sudut politik. Dari sudut politik juga, kalau kita lihat ada dua parti yang memerintah di dua kawasan yang berlainan. Ya? Dua parti yang memerintah di dua kawasan yang berlainan. Tebing barat dikuasai oleh Fatah, Gaza dikuasai oleh Hamas. Jadi berlakunya pertembungan di kalangan orang-orang Palestin. Tetapi alhamdulillah sekarang ini semakin lama semakin diperbaiki hubungan tersebut, apatah lagi selepas perang ini yang akhirnya memberikan ruang, menyedarkan kepada orang-orang Palestin untuk sama-sama berganding bahu untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita lihat, Hamas menyerang Israel pada kali ini sebenarnya adalah untuk apa? Untuk nak memastikan Masjid Al-Aqsa itu terus dikuasai dan akhirnya orang-orang Zionis tidak dapat menguasai Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Untuk pengetahuan semua, saya pernah pergi ke Baitul Maqdis pada tahun 2017. Saya pernah pergi ke sana bersama dengan rombongan untuk nak melihat, meninjau keadaan di sana, di bumi Palestin 2017, tebing barat. Dan kita lihat memang kawasan Baitul Maqdis di kawasan tebing barat itu semakin lama semakin mengecil kawasan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Dan saya lihat sendiri apabila saya nak pergi daripada hotel saya ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, daripada hotel saya yang terletak di kawasan Baitul Maqdis untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa, penempatan di sekitar Masjid Al-Aqsa sebahagiannya dikuasai ataupun dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dan tentera-tentera, polis-polis memang sentiasa ada berkawal dekat Masjid Al-Aqsa. Itu satu. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT, saya pernah pergi ke Gaza tahun 2012. Pergi ke Gaza tahun 2012 dan kita melihat sendiri bagaimana orang kata susahnya rakyat Gaza. Susahnya rakyat Gaza. Yang mana sebelum itu tahun 2008 berlakunya peperangan, 2012 berlaku peperangan, 2014, 2018 dan yang terbaru 2021, dan sentiasa diserang oleh tentera Zionis melalui peluru-peluru berpandu yang dilepaskan oleh mereka. Jadi bila divert ini berlaku antara Gaza dengan tebing barat, maka kita lihat perpecahan politik ini berlaku. Walau bagaimanapun rakyat Palestin sama ada Gaza dengan tebing barat sekarang ni semakin lama semakin bersatu, apatah lagi bila mana Masjid Al-Aqsa sudah pun dicemari, malah Yahudi ataupun Zionis telah pun mengisytiharkan bahawa Baitul Maqdis adalah ibu negara kepada Israel. Maka pada masa itulah orang-orang Palestin dekat Gaza, orang Palestin dekat tebing barat bersatu. Itu dari sudut politik. Maka dari sudut ekonomi juga kita lihat ada impak dia bila berlakunya penyusutan tanah ini.
Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila saya pergi ke Gaza tahun 2012, 70% daripada penduduknya tidak memiliki pekerjaan tetap. Anak-anak muda tak ada kerja, kan? Anak-anak muda tak ada kerja, kan? Walaupun mereka keluar daripada universiti dan sebagainya lagi. Sebab apa? Sumber ekonomi tidak ada. Kerana apa? Kerana mereka dikepung oleh rejim Yahudi, oleh orang-orang Zionis, yang mana orang tebing barat tak boleh masuk ke Gaza. Ya, walaupun dekat 80 km, kalau kita lah pergi 80 km jauhnya, dan kalau daripada Kuala Lumpur ni pergi ke mana? Pergi ke Melaka contohlah, kan? Dekat. Boleh pergi bila-bila masa saja. Tapi orang Gaza tak boleh pergi ke tebing barat untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Orang tebing barat tak boleh pergi ke Gaza untuk melawat saudara mereka dekat Gaza. Jadi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, berlakunya pengangguran, kan? Berlakunya pengangguran. Itu dekat Gaza. Dekat kawasan tebing barat, orang-orang Palestin terpaksa bekerja dengan orang-orang Israel sebab sumber ekonomi mereka tak ada. Untuk hidup mereka terpaksa, di kalangan mereka ada yang bekerja di dalam negara Israel. Tuan mereka adalah Israel. Ini yang menjadi masalah. Dan kalau kita lihat, baru ni sewaktu dalam peperangan yang berlaku baru ni, bila ada di kalangan orang-orang Palestin yang mengadakan mogok untuk tidak bekerja, dan ianya memberi kesan kepada orang-orang Israel. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, pengangguran dekat Gaza, dan pada masa yang sama tebing barat, orang-orang Palestin bekerja dengan orang-orang Israel itu sendiri. Kemudian tuan-tuan, penyusutan ini juga memberi impak kepada hasil mahsul orang-orang Palestin yang ada dekat Gaza maupun dekat tebing barat. Sebab apa tuan-tuan? Kita faham, kita tahu bahawa bumi Palestin adalah bumi yang subur. Kita kena ingat itu. Bumi Palestin adalah bumi yang subur. Saya pernah pergi ke sana bila saya pergi ke Gaza tahun 2012. Dekat Gaza ni dekat tepi laut Mediterranean, ya, tepi laut Mediterranean. Cantik kawasan dia. Dan bila saya pergi ke sana, kalau kita di Malaysia ni, pokok kubis, sayuran kubis ni akan banyak dekat kawasan tinggi. Tetapi di sana kubis ini ditanam dekat tepi-tepi pantai saja. Sebab cuacanya sesuai untuk menanam kubis walaupun dekat tepi pantai, dekat laut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT, bila tanah-tanah pertanian ini dirampas, orang Palestin nak makan apa? Sedangkan itu adalah hasil mahsul daripada sumber pendapatan mereka. Contoh, ladang-ladang dekat tebing barat, pokok-pokok zaitun yang dimiliki oleh mereka, oleh orang Palestin dirampas. Dibina penempatan, dibinanya rumah untuk orang-orang Yahudi. Yang akhirnya sumber pendapatan orang Palestin dekat kawasan tebing barat ini tak ada. Yang akhirnya mereka terpaksa mencari pekerjaan dan sebagainya lagi, dan terpaksa bekerja dekat bumi Israel. Dan satu lagi yang perlu kita lihat, bila sumber ekonomi tak ada, pekerjaan tak ada, apa yang mereka harapkan? Sudah tentunya bantuan, kan? Sudah tentunya bantuan daripada masyarakat antarabangsa, termasuklah daripada negara kita. Ke Gaza, di Gaza 70% menganggur, tuan-tuan. Tidak ada pekerjaan yang tetap. Tidak ada pekerjaan tetap. Dan kita faham kenapa ianya berlaku, disebabkan bila Hamas memerintah Gaza selepas mereka menang di dalam pilihan raya tahun 2006, yang akhirnya mereka disekat dari semua sudut. Gaza menjadi penjara terbesar dunia. Sebab apa? Tidak boleh akses masuk ke situ. Mana-mana akses darat, laut maupun udara masuk ke situ daripada negara-negara luar, kecuali daripada sempadan yang dikuasai oleh orang-orang Israel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT, itu dari sudut ekonomi. Maka dari sudut sosial, kan? Dari sudut sosial, impak penyusutan ini, bila tanah-tanah ini dirampas, kita lihat perpisahan antara keluarga, ya? Perpisahan antara keluarga. Yang saya nyatakan tadi, orang Gaza tak boleh ke tebing barat, orang tebing barat tak boleh pergi Gaza. Di kawasan tebing barat pula dibina tembok-tembok di sekitar penempatan orang-orang Palestin,
mereka tak boleh pergi ke kawasan 1948 yang dulunya milik mereka, yang sekarang ni orang-orang Palestin ada juga tinggal di situ dan sebagainya lagi. Jadi ini memberi kesan kepada jiwa mereka. Walaupun kalau kita lihat, kalau kita lihat orang Palestin masih lagi kuat, orang Islam di sana masih lagi berupaya untuk nak menghadapi tentera-tentera Zionis. Itu saja untuk soalan yang kedua, Puan Norita. Itu besar impak yang berlaku apabila penyusutan tanah Palestin yang dijajah oleh rejim Israel setelah sekian lama dalam keadaan ekonominya yang terjejas 70%, tidak ada pekerjaan tetap, tanah pertanian dirampas, ladang-ladang zaitun dirampas juga, dimusnahkan untuk membina pendapatan bagi Israel. Ini satu perbuatan ataupun satu perkara yang kita rasa bumi Palestin ini adalah milik bersama. Jadi kita dapat merasakan begitu sukarnya kehidupan mereka tanpa sumber ekonomi yang menjadi sumber utama pada Palestin tersebut. Baik, sementara kita menunggu ataupun sementara kita nak pergi kepada soalan yang ketiga, kita akan menonton sebentar satu video yang akan ditayangkan oleh pihak HQ. Dengan ini dipersilakan. ايدي بايدك نحمي الاقصى، رمب بيخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. نادي بغداد الابيه يا بيروت ويا عمان، يا الرباط المغربيه انه قدسي ما تنهان. نادي تونس والجزائر يا كويت النخوة، نادي نفدي صرخات الحرائر، نفدي قدس الشهادي، يا المنامة هات النخوة ويا رياض الشهامي، لو حوافو ضابي اخوة نحمي قدس الكرامي. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. صنعاء ومسقط عماني ويا دمشق بلاد الشام، القدس تصرخ حسناني بين اخواني كيف انضام. عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم، من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نقوم. يا نواكشوط الغير طلي نداك الاقصى حموني، ويا جزر طامر نهلي هات غضبة مروني. حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الامريكان. طرابلس الحرة الليبية، مقديشو مع جيبوتي، نادوا على القدس الفاتية، يا قدسي لا تموتي. القدس
يخسى لا يظلم الأمريكان. Okey, baik. Bila bercakap tentang Israel, bangsa Yahudi ini pada hari ini kita kenali sebagai Zionis. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, Allah ada menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan kami tetapkan Israel dalam kitab itu, kami pasti kamu akan melakukan kerosakan di bumi sebanyak 2 kali. Pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Baik, seperti mana yang Allah telah menggambarkan, Bani Israel ini dia merosakkan kerosakan dan juga dalam keadaan sombong yang sangat besar. Okay, mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada penonton siapakah sebenarnya Bani Israel ini? Okey, apa ni perempuan yang nanti Allah SWT sekalian, dalam firman Allah SWT yang dibacakan oleh puan moderator tadi, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا, dan seterusnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam surah Al-Isra ayat 4 hingga ayat ke-8, ia merupakan satu janji Tuhan sebenarnya bahawa Bani Israel ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini 2 kali. Yang tu tak apalah, itu tafsiran yang panjang. Kalau nak, kita akan buat satu sesi khas berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 4 hingga ayat 8. Okey, bila persoalan ditanyakan oleh moderator, siapakah Bani Israel? Kita kena bezakan antara Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis. Kita tak sama, benda 3 ni tidak sama. 3 ni tidak sama supaya kita dapat memahami dengan jelas. Okey, bila disebut Israel, Israel itu sendiri, ia merupakan kekasih Tuhan. Istilahnya adalah kekasih Tuhan. Israel diterjemahkan sebagai kekasih Tuhan. Dan ianya merupakan gelaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yaqub AS. Jelas kat situ ya. Maknanya Israel diterjemahkan, diistilahkan sebagai kekasih Tuhan, dan ianya merupakan satu gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yaqub AS. Bila disebut Bani Israel di dalam Al-Quran, disebut ya Bani Israel, contohlah kan yang kita baca tadi surah Al-Isra, wa qadaina ila Bani Israel la tufsiduna fil ard marratain. Bila disebutkan di dalam Al-Quran Bani Israel ini, ia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada anak-anak Nabi Yaqub AS, ya, dan juga pengikut Nabi Yaqub AS. Dan kita faham bahawa pengikut Nabi Yaqub AS ini terbahagi kepada 2. Sama ada yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Nabi Yaqub, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Yaqub AS, maupun mereka yang engkar kepada Nabi Yaqub AS. Ya. Jadi itu istilahnya. Maknanya Israel, kekasih Tuhan, yang mana ia satu gelaran kepada kekasih Allah, iaitu Nabi Yaqub AS. Bani Israel adalah satu bangsa ataupun satu pengikut yang mengikut Nabi Yaqub AS, sama ada ianya beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita faham. Dan pada masa yang sama juga ada di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Khokham ataupun peneliti Yahudi, Israel ini diistilahkan sebagai satu kaum yang mengalahkan Tuhan mereka, Tuhan Yahweh mereka. Itu kisah karut yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Israel ini merupakan satu kaum yang akan mengalahkan Tuhan mereka, apabila orang kata dinamakan Tuhan Yahweh dan diketuai oleh Nabi Yaqub AS. Itu kisah karut yang ditulis oleh mereka. Jadi itu Israel, satu bangsa, merupakan anak-anak Nabi Yaqub AS, pengikut-pengikut Nabi Yaqub AS, sama ada yang beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Israel. Dan juga Bani Israel. Manakala Yahudi pula ialah pengikut ataupun orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berpegang dengan kitab Taurat,
kitab Zabur dan juga kitab Talmud. Tiga ini, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Talmud. Jadi orang-orang Israel yang berpegang dengan ketiga-tiga kitab ini dinamakan orang-orang pengikut Yahudi. Maknanya orang-orang yang berfahaman ataupun yang beragama Yahudi, mempercayai kepada tiga kitab tadi. Manakala Zionis, dia adalah satu gerakan kebangsaan. Dia bukannya fahaman agama, dia bukannya fahaman bangsa, tidak. Dia adalah gerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Zionis moden tadi, ialah Theodor Herzl. Pengasas Zionis moden, Theodor Herzl. Jadi, gerakan ini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, ada satu fahaman mereka bahawa orang-orang Yahudi seluruh dunia perlu wajib berkumpul di Bukit Zion. Itu nama Zion, Bukit Zion itu adalah asal daripada perkataan, asalnya adalah Zionis itu berasal daripada perkataan Bukit Zion di bumi Palestin. Jadi orang-orang Yahudi yang berkeyakinan bahawa mereka wajib berkumpul, mereka wajib pergi untuk berhimpun dekat Bukit Zion, maka ia adalah dipanggil sebagai Zionis. Jadi gerakan Zionis ini dia menggabungkan golongan sekular dan juga golongan agamawan. Golongan agamawan mereka yang mempercayai kitab-kitab Taurat, Zabur, Talmud tadi, mereka digabungkan dengan puak-puak sekular yang akhirnya membentuk satu gerakan yang kuat, melobi dan seterusnya menguasai Palestin. Jadi kena bezakan antara Israel. Kita tak boleh orang kata sebab Bani Israel itu sendiri adalah kekasih Tuhan, dinisbahkan kepada Nabi Yaqub AS. Tapi tak semestinya orang Yahudi adalah Zionis. Tidak semestinya orang Yahudi, khususnya Yahudi Ortodoks, contoh kelompok Naturi Kartai, itu adalah Zionis. Dan tidak semua Zionis itu adalah orang Yahudi. Kita kena faham bahawa mereka yang menyokong pendudukan Yahudi dekat bumi Palestin adalah Zionis. Kalaulah orang Kristian, itu sebabnya deklarasi Balfour British itu yang dibuat adalah orang-orang Kristian yang membuatnya adalah orang Nasrani Kristian. Mereka bersetuju untuk nak mengumpulkan Yahudi seluruh dunia dekat bumi Palestin. Orang Islam sendiri yang bersetuju untuk Yahudi berkumpul dekat bumi Palestin, merampas tanah-tanah Palestin. Zionis. Jadi kena bezakan kat situ antara Israel, Yahudi dan juga Zionis. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian. Saya buat satu kajian di mana Zionis Kristian dengan Zionis Yahudi. Orang-orang Zionis Kristian menyatakan bahawa untuk nak mempercepatkan turunnya Al-Masih, mempercepatkan turunnya Al-Masih adalah dengan mengumpulkan Yahudi seluruh dunia ke bumi Palestin. Manakala orang-orang Zionis, Yahudi Zionis pula, untuk nak mempercepatkan turunnya Yahweh ataupun penyelamat mereka mengatakan bahawa untuk nak mempercepatkan turunnya kena bina The Solomon Temple di atas keruntuhan Masjid Al-Aqsa. Jadi Zionis Kristian dengan Zionis Yahudi bergabung dan akhirnya membentuk satu fahaman yang mana orang-orang Yahudi daripada seluruh dunia perlu kembali ataupun perlu berhijrah, perlu merampas tanah Palestin dan akhirnya berkumpul di sana. Daripada sekumpulan yang ramai itu, mereka akan merampas Masjid Al-Aqsa dan membina The Solomon Temple di situ untuk mempercepatkan turunnya Yahweh, Tuhan Yahweh ataupun Al-Masih, kan? Mempercepatkan turun penyelamat, juru penyelamat mereka. Wallahu alam, itu fahaman yang perlu kita fahami antara Bani Israel, Yahudi dan juga fahaman Zionis yang merupakan satu gerakan, bukannya agama dan sebagainya. Wallahu alam. Silakan Puan Moderator.
Ustaz, di atas penyerangan panjang lebar berkaitan dengan siapakah itu Bani Israel. Dan penonton mudah-mudahan penonton semua dapat input-input yang telah dikongsikan oleh Ustaz Nazri tadi. Baik, kita pergi beralih kepada soalan yang seterusnya. Kita tahu bahawa insiden yang berlaku pada 26 Ramadan baru-baru ini, pada masa itu respon rakyat Malaysia mula menyerang balas angkatan netizen Malaysia melalui peluru-peluru alamaya dengan hashtag Israel Koyak, Israel the real terrorist, teroris dan sebagainya. Dan kita lihat koyak jugalah Israel tu dengan serangan-serangan yang kita lancarkan dengan hanya menulis di tweet atau di Twitter ataupun di IG, Facebook dan sebagainya. Baik, soalannya Israel mula memberi respon kepada Malaysia dengan pelbagai video yang akan menyerang balas balik kita dan sebagainya. Apa yang saya nak yang nak Ustaz terangkan, apakah implikasi ataupun kesan serangan alamaya rakyat Malaysia ini terhadap Israel sendiri, dan ada tak kesan yang terkesan juga kepada negara kita, khususnya Malaysia yang tercinta? Saya akan sentuh sedikit tentang isu serangan-serangan cyber ini. Alhamdulillah, saya akan tahniah kepada para hackers dekat Malaysia, khususnya Dragon Force yang membuat operasi Israel Koyak lah dan sebagainya lagi, yang akhirnya memberi impak sebenarnya kepada sosial media dekat Israel, sosial media yang dimiliki oleh orang-orang Israel, sehingga mereka akhirnya membuat serangan-serangan balas kepada sosial media ataupun laman-laman web yang ada dekat negara kita, dan mereka memberi amaran-amaran tertentu. Okey, sebenarnya negara kita sebenarnya mempunyai orang-orang yang mahir, pakar dalam bab ni, dan kita amat beruntung kalau ianya digunakan bagi memastikan kemenangan kepada orang Islam, khususnya dekat bumi Palestin. Jadi saya harapkan kita sama-sama dapat gunakan dengan terbaik kemahiran ini, sebab ianya penting sebenarnya. Malah Brigade Izzuddin Al-Qassam sendiri mempunyai unit-unit media mereka sendiri untuk nak memastikan apa propaganda mereka, apa yang mereka hendak nyatakan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik. Okey, kesan yang mungkin berlaku bila Dragon Force dan juga hacker-hackers yang lain bekerja siang malam untuk mengkucar-kacirkan Israel, maka sudah tentunya Israel dan juga proksi-proksinya, dengan orang-orang Zionis dan juga proksi-proksinya tidak akan berdiam diri. Maka dengan sebab itulah ada beberapa organisasi sama ada Angkatan Tentera, PDRM, Cyber Security dan sebagainya lagi mengeluarkan pandangan, pendapat dan seterusnya, memberikan satu bukanlah arahan, satu bentuk pernyataan, penjelasan bahawa kita perlu berhati-hati terhadap serangan balas yang mungkin akan dilakukan oleh orang-orang Zionis terhadap sosial media yang dimiliki oleh orang-orang di Malaysia. Maka kalau kita lihat kesannya yang boleh kita nyatakan di sini, kita perlu berjaga-jaga, ya. Kita perlu berjaga-jaga, khususnya data-data yang menyimpan perkara-perkara yang berdarjah sulit ke, yang berdarjah rahsia ke dan sebagainya lagi. Kita perlu berhati-hati sebab serangan-serangan ini boleh ditujukan kepada organisasi-organisasi tertentu, termasuklah individu-individu tertentu. Maka dengan sebab itulah kita perlu berhati-hati dan juga berjaga-jaga terhadap serangan cyber yang mungkin dilakukan oleh Zionis sendiri, oleh proksi Zionis itu sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, data-data kita ni penting sebenarnya. Orang boleh mencuri data kita. Siapa Nazri Musman, siapa Puan Norita dan sebagainya lagi, siapa yang melihat live kita pada malam ini dan sebagainya lagi. Dan data-data peribadi ini sebenarnya adalah milik kita sebenarnya. Tak boleh sembarangan orang lain boleh mengambilnya tanpa kebenaran kita.
Tetapi serangan cyber boleh akhirnya mengambil data-data peribadi kita dan juga mengambil data-data yang melibatkan rahsia-rahsia kerajaan dan sebagainya lagi. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita perlu berhati-hati dengan serangan-serangan cyber ini. Dan saya yakin rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi ini dan badan-badan tertentu macam cyber security, BISAT dekat ATM maupun dekat PDRM dan sebagainya lagi mampu untuk nak menangani masalah ini dengan kepakaran, dengan teknologi yang kita miliki. Allah Alam. Okay, silakan Puan Moderator. Perlu kan berjaga-jagalah di atas apa yang telah diberikan maklum baris kepada Israel kepada kita, amaran yang telah dikeluarkan kepada Malaysia supaya kita berjaga-jaga segala apa yang data-data yang berkaitan. Baik, soalan yang terakhir lah Ustaz soalan yang terakhir iaitu bagaimana cara untuk kita terangkan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak kita di Malaysia ini tentang isu Palestin. Untuk anak-anak kita ni yang kita sayangi ini, kita perlu sedarkan mereka sebenarnya tentang kepentingan bumi Palestin. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang menceritakan tentang keberkatan bumi Palestin, dan ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang selalu kita baca. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Dan di dalam firman Allah yang lain juga walutan dan sebagainya tentang kisah-kisah Nabi yang telah pun berhijrah ke bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bumi Palestin. Jadi bagaimana kita nak supaya anak-anak kita ini memahami bahawa Palestin itu adalah milik kita bersama, bukannya milik orang Palestin sahaja. Kita kena nyatakan bahawa Palestin itu bukannya milik orang Palestin tetapi milik bersama orang Islam keseluruhannya. Kalau kita lihat sejarah pembukaan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis contohnya pada tahun 15 Hijrah. Pada masa itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Rom. Tahun 15 Hijrah. Tetapi siapa yang membukanya? Yang membukanya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bangsa Arab, bukannya bangsa Palestin. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukannya bangsa Palestin, yang membuka Palestin, yang membebaskan Palestin daripada cengkaman tentera-tentera salib. Nak tunjukkan kepada kita bahawa bermula Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya bumi Palestin dapat dibebaskan daripada cengkaman Rom dan juga cengkaman tentera-tentera salib. Jadi kita tanamkan kepada anak kita yang pertama bahawa bumi Palestin adalah milik kita bersama sebagai umat Islam. Itu satu. Bumi Palestin adalah milik kita juga sebagai umat Islam. Maka wajib ke atas kita untuk mempertahankan bumi kita, bumi Islam kita. Apatah lagi, kena nyatakan kepada anak-anak kita di sana terdapat sebuah masjid yang amat dekat dengan akidah umat Islam. Ianya amat dekat dengan akidah umat Islam. Kenapa dekat dengan akidah umat Islam? Masjid Al-Aqsa. Di dalam sejarah Islam semua faham bahawa Masjid Al-Aqsa adalah bumi Isra' Rasul SAW sebelum di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha oleh Allah SWT. Kita tahu, itu yang kita tahu. Yang keduanya, semua kita faham bahawa sebelum Rasulullah diarahkan oleh Allah SWT menghadap kiblatnya dekat Kaabah, Rasulullah dan juga para sahabat di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. 16 bulan setelah berhijrah ke Madinah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkannya supaya menukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Baitullahil Haram, Kaabah. Jadi lamanya Rasul, para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sebelum Allah mengarahkan Rasulullah dan juga para sahabat waktu solat zuhur, kalau tak salah saya,
menukar kiblatnya daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita bahawa Masjid Baitullah itu adalah milik orang Islam yang perlu dipertahankan, yang sekarang ini berada dekat Palestin ataupun khususnya dekat kawasan Baitul Maqdis. Maka dengan sebab itulah kita tanamkan anak-anak kita supaya mencintai masjid, bawa anak-anak kita pergi ke masjid, bawa anak-anak kita sayangkan Baitullah, banyakkan, orang kata, tanamkan dalam anak-anak kita bahawa kelebihan-kelebihan orang yang datang ke masjid untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, khususnya solat berjemaah pada waktu subuh dan juga pada waktu isyak, waktu subuh dan juga waktu isyak. Dan kemudiannya kita perlu nyatakan bahawa Masjid Al-Aqsa ni kepada anak-anak kita, ia merupakan tanah suci yang ketiga. Ramai yang tak tahu bahawa setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi, kota suci umat Islam yang kalau kita lihat diperlekehkan ataupun dibuat macam-macam oleh orang-orang yang dengki dan sebagainya, kita rasa marah. Begitu juga dengan Masjid Al-Aqsa. Sebab Rasulullah SAW menyatakan bahawa la tushaddu rihal illa salasal masajid. Jangan kita bersusah payah bermusafir kecuali 3 buah masjid. Pertama Masjidil Haram, keduanya Masjid Nabawi, dan yang ketiganya adalah Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sebut tu. Maka dengan sebab itu tanamkan dalam jiwa anak kita, kita mampu pergi Masjid Nabawi, kita mampu pergi Masjid Haram, tetapi kita kena bebaskan Masjid Al-Aqsa supaya nanti kita dapat bersolat di dalam Masjid Al-Aqsa. Apatah lagi, solat di dalam Masjid Al-Aqsa ini, tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran pahalanya lebih besar daripada masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Haram yang pertama ganjaran pahala besar, Masjid Nabawi yang keduanya, dan yang ketiganya adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudiannya kita sebenarnya kena berikan, didik anak-anak kita tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang Palestin, penderitaan mereka. Inilah sifat kemanusiaan yang perlu ada, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang mana anak-anak kita perlu bantu orang-orang Palestin. Ya? Sebab kalau kita lihat, isu Palestin ini bukan hanya melibatkan isu akidah saja, tetapi ia juga melibatkan isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan yang tidak kunjung tiba penyelesaiannya sampai sekarang. Mudah-mudahan selepas perang 2021 ni, Saiful Quds ni akan dapat satu sinar baru kepada orang-orang Palestin. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, anak-anak di bumi Palestin, saya sendiri datang ke Gaza pada tahun 2012. Walaupun mereka ni tak boleh nak pergi ke Masjid Al-Aqsa, nak jumpa dengan saudara mereka, saudara mara mereka di Baitul Maqdis, tetapi keinginan mereka untuk nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa, membebaskan Masjid Al-Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis ada dalam jiwa mereka. Dan itulah yang ditanamkan. Dan anak-anak mereka di sana, alhamdulillah, ya, saya sendiri pergi ke sana. Anak-anak mereka daripada umur kecil sudah pun diberikan ayat-ayat suci Al-Quran untuk dihafal. Walaupun tak semua, tapi ada masa mereka datang ke masjid-masjid tertentu untuk nak menghafal Al-Quran. Ya. Sekarang ni kita tak ada kat Malaysia. Kita ada pusat tahfiz khusus. Tetapi di sana, di Gaza khususnya, dia ada masjid khusus di mana anak-anak ni yang balik daripada sekolah datang ke masjid tadi untuk nak memperdengarkan bacaan Al-Quran, menghafaz Al-Quran yang mereka telah hafaz sebelum ini. Itu yang mereka lakukan. Dan anak-anak ini membesar dengan kecintaan mereka kepada Al-Quran dan kecintaan mereka kepada Baitul Maqdis. Dan seterusnya, tanamkan dalam anak-anak kita. Saya selalu letak tabung Palestin tu yang dikeluarkan oleh Amal Palestin dekat pintu rumah. Sebelum keluar tu ada saya letak almari, saya letak tabung. Kalau ada duit lebih, masukkan duit kat situ. Ataupun dikata dia nak belanjakan duit sehari tu, kalau misalnya dia puasa contohnya, duit tu kita letakkan dekat dalam tabung untuk kita beri kepada Amal Palestin, untuk mereka berikan kepada orang-orang Palestin. Tanamkan situ daripada anak-anak kita bahawa perlunya kita bantu mereka atas dasar kemanusiaan, atas dasar akidah, dan seterusnya tentang sejarah Palestin itu sendiri, yang mana Palestin itu adalah milik orang Islam,
bukannya milik orang Yahudi, bukannya milik orang Zionis, tetapi ia adalah milik orang-orang Islam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita dapat mendidik anak-anak kita untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran, sentiasa dekat dengan Masjid Al-Aqsa, dengan Baitullah, khususnya dekat kawasan-kawasan kita, rumah-rumah kita, supaya mereka tidak kecuali dalam musim PKP ni tak perlulah kita sembahyang dekat rumah dan sebagainya lagi, tetapi selepas habis PKP ni galakkan mereka untuk mencintai Baitullah, mencintai rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah panjang lebar apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Nazri tadi saya begitu tertarik dengan poin-poin yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz tadi, bagaimana cara untuk kita terangkan kepada anak kita ini tentang isu Palestin. Isu Palestin ini adalah berkaitan dengan akidah. Bumi Palestin adalah milik umat Islam. Wajib kita pertahankan bumi tersebut. Dan saya tertarik dengan antara salah satu yang telah diterangkan tadi adalah menyimpan duit di dalam tabung kan. Maksudnya bila kita melatih anak-anak kita menabung dan hasil tabungan tadi disumbangkan kepada Gaza. Dan kita menerangkan juga cerita ataupun penderitaan yang telah penduduk Palestin alami sejak berlakunya 11 hari peperangan yang telah dilancarkan ke atas Palestin tadi. Baik, ayuh kita pastikan generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan generasi Sayyidina Umar Al-Khattab ini dihasilkan. Maka dan sebelum saya akhiri FB Live pada malam ini, suka saya nak kongsikan bahawa Mami Happy ada membuat satu jualan amal Save Palestine boleh dapatkan kepada seluruh ejen Mami Happy di Malaysia, iaitu buku mudahnya belajar tajwid dan juga buku rekod mudahnya hafazan yang berharga RM30 saja. Dan setiap RM1 daripada belian tuan-tuan dan puan-puan akan diinfakkan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Jadi boleh dapatkan kepada mana-mana ejen di seluruh Malaysia, ejen-ejen Mami Happy. Baik, sebagai kesimpulannya sebelum saya akhiri, sebelum saya menutup majlis kita pada malam ini, saya nak berkongsi sedikit dengan kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana dia membuka Palestin. Fa'azabikumul Islam, kita ini semua mulia kerana Islam. Famahma fatabta'unal izzata fi ghairi, sekiranya kita mencari kemuliaan selain Islam, azallakumullah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita mengambil iktibar ataupun tentang isu-isu yang berkaitan dengan Palestin, dan alhamdulillah gencatan senjata telah pun diumumkan pada pagi tadi yang menandakan kemenangan Gaza dengan perjuangan pertahanan yang telah pun mereka perjuangkan, yang mana sebelum ini mereka dikepung oleh pihak Zionis. Dan alhamdulillah mudah-mudahan akan berterusan keamanan yang ada di Palestin. Dengan ini saya akhiri live berkaitan dengan isu Palestin ini. Dengan aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد